Bukan nak bela Melayu, Anwar tolak gabungan baru Mahathir. Sebenarnya Anwar cemburu dengan Mahathir. Gabungan baru Tun M hanya nak jatuhkan Parti Melayu. Perikatan Nasional bincang mahu tarik sokongan pada Perdana Menteri. Bersatu kecewa Perdana Menteri batalkan pertemuan saat akhir. Saya tidak mendukung inisiatif seperti itu, kerana kalau dia nak bela betul Melayu dan Islam, dah ada 22 plus 22 bulan, dia patut dah tolong dah. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim menolak gagasan baru Melayu Islam pimpinan Dr. Mahathir Mohamad melibatkan beberapa parti politik yang dilancarkan di Putrajaya. Saya tak mendukung inisiatif seperti itu kerana kalau betul bela Melayu Islam dalam 22 bulan menjadi Perdana Menteri kali kedua, dia patut dah tolong. Tapi Melayu yang dia pilih itu tak sebenarnya mewakili sentimen Melayu, katanya kepada pemberita di bangunan Parlimen di Ibu Negara. Mahathir yang juga pengerusi Parti Pejuang Tanah Air mengumumkan gabungan baru Gerakan Tanah Air GTA di Putrajaya. Gabungan yang mahu bertanding di 120 kerusi Parlimen dalam pilihan raya umum akan datang itu dianggotai oleh Parti Perikatan India Muslim Nasional Iman, Pejuang, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia, pimpinan veteran politik Ibrahim Ali dan serpihan PAS Parti Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia atau Berjasa. Sementara itu, Anwar menegaskan orang Melayu harus sedar bahawa masalah di Malaysia berpunca daripada amalan rasuah pemimpin tidak kira bangsa. Jadi bagi saya, apa isu pokok adalah pengurusan kerajaan yang baik. Pilih pimpinan yang tak merompak dan mencuri kekayaan. Boleh siasat semua, katanya. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim juga patut menuding jari kepada bekas Timbalan Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail selepas dia membayangkan Dr. Mahathir Mohamad gagal membantu orang Melayu sepanjang 22 bulan pemerintahan Pakatan Harapan. Ketua Pejuang Wilayah Persekutuan Khairuddin Abu Hassan berkata demikian dalam mengulas kenyataan Anwar yang dikatakan bersikap emosional terhadap pembentukan Gerakan Tanah Air GTA oleh Mahathir. Anwar Ibrahim juga jangan lupa ketika Dr. Mahathir Mohamad memimpin Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan dahulu, Dr. Wan Azizah Wan Ismail menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Kalau Anwar Ibrahim berkata Dr. Mahathir Mohamad gagal, maka ini bermakna isteri beliau juga gagal dan seluruh pemimpin-pemimpin Melayu Pakatan Harapan turut gagal, termasuk dirinya sendiri selaku pemimpin utama parti gabungan dalam Kerajaan Pakatan Harapan, katanya. Khairuddin berkata, Anwar cemburu dengan kemampuan Mahathir. Presiden PKR ini otak beliau berada di lutut, bukan di tempurung kepalanya. Apa yang Anwar Ibrahim sumbang kepada orang-orang Melayu ketika menjadi timbalan Perdana Menteri dahulu, dia tidak pernah meninggalkan sebarang legasi. Selagi Anwar Ibrahim berada dalam landscape politik tanah air, maka selagi itulah politik negara akan menjadi huru-hara, katanya. Khairuddin berkata, Mahathir telah membina satu tamadun di Putrajaya dan bekas Perdana Menteri dua kali itu menjadi lambang kejayaan Melayu sehingga ke hari ini. Kebajikan orang-orang Melayu dari peringkat bawah hingga ke atas amat terpelihara di bawah era kepimpinan emas Dr. Mahathir Mohamad. Maruah Melayu berada di tahap yang paling tinggi ketika Dr. Mahathir mentadbir negara, pujinya. Anwar yang menolak penubuhan Gerakan Tanah Air oleh Mahathir, sebuah kumpulan politik longgar yang bertujuan untuk memerangi UMNO dan membantu orang Melayu. Dia berkata, Mahathir sudah mempunyai 22 bulan untuk membantu masyarakat Melayu Islam semasa era Pakatan Harapan. Gerakan politik itu disokong oleh 4 parti politik iaitu Pejuang, Putra, Berjasa dan Iman. Penganalisis politik berpendapat Gerakan Tanah Air pimpinan Dr. Mahathir Mohamad hanya cantik di atas kertas tetapi suka memberi impak kepada politik tanah air kerana dianggotai kumpulan picisan. Azmi Hassan daripada Akademi Nusantara berkata, Parti Perikatan India Muslim Nasional, Iman, Pejuang, Parti Bumi Putra Perkasa Malaysia dan Parti Barisan Jemaah Islamiah se-Malaysia yang membentuk gerakan itu dilihat tidak mempunyai pengaruh kuat dalam menarik undi simpati orang Melayu. Dari segi atas kertas memang cantik, tetapi apabila ia dianggotai oleh Pejuang, Berjasa, Putra, Iman, maka ia dilihat tidak lebih hanya untuk mendapatkan manfaat politik dengan menggunakan perpecahan Melayu Islam itu sebagai batu loncatan. Kemungkinan gagasan ini tidak
memberi impak besar kepada senario politik tempatan kerana ahli atau parti yang terlibat dalam gagasan ini tidak kuat pengaruhnya dalam menarik simpati orang Melayu Islam, katanya kepada portal FMT. Malah Azmi tidak menolak usaha pengerusi pejuang itu yang cuba menjatuhkan parti Melayu Islam lain, khususnya UMNO, hanya akan memecahkan lagi undi kaum itu dan memberi manfaat kepada Pakatan Harapan. Hakikatnya ia akan memecahkan lagi pilihan undi orang Melayu Islam, katanya. Terdahulu bekas Perdana Menteri itu mengumumkan penubuhan gagasan baru yang bertujuan memperjuangkan kaum Melayu untuk mempertahankan Malaysia. Mahathir selaku pengerusi gerakan itu berkata, gabungan terdiri daripada Parti Melayu, NGO dan orang perseorangan akan bertanding dalam pilihan raya umum ke-15 sebagai satu gerakan dan meletakkan calon mereka dalam usaha menumbangkan kerajaan sedia ada. Gerakan ini bertujuan untuk menukar kerajaan sedia ada. Kita akan bertanding sebagai satu gerakan dan kita akan letak calon daripada parti politik, NGO, individu yang menyokong gerakan ini, katanya dalam sidang media di Putrajaya. Sementara itu, Nur Nirwandi Mat Nordin daripada Universiti Teknologi Mara berkata Mahathir sedar bahawa landscape politik semasa didominasi oleh Parti Melayu Islam. Justru dengan menubuhkan sebuah gagasan baru berteraskan elemen itu, Mahathir percaya ia mampu menumbangkan seterunya, iaitu UMNO. Untuk menyaingi kekuatan UMNO, Mahathir mungkin beranggapan gagasan baru ini mempunyai peluang untuk mengaut undi Melayu atas pagar atau bukan penyokong UMNO, katanya. Perikatan Nasional sedang menimbang untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menurut laporan The Star. Laporan itu mendakwa ia kerana Ismail Sabri tidak menunaikan apa yang dikatakan sebagai perjanjian untuk melantik Ahli Parlimen Bersatu sebagai timbalan Perdana Menteri. Ismail Sabri dilaporkan dijadual bertemu delegasi Perikatan Nasional semalam berhubung perjanjian itu, namun ia dibatalkan di saat akhir. Delegasi Perikatan Nasional merangkumi Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Azmin Ali, Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan dan Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut laporan itu lagi, mesyuarat MPT Bersatu pada Selasa lalu secara umumnya setuju yang sokongan terhadap Ismail Sabri perlu ditarik jika dia tidak boleh berunding agar menunaikan persetujuan yang telah dicapai. Selain berkenaan perjanjian itu, laporan itu turut membayangkan para pemimpin Bersatu tidak gembira dengan aspek lain kepimpinan Ismail Sabri. Laporan itu turut memetik timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu sebagai berkata, kerajaan persekutuan telah menyekat dana kepada ahli politik Bersatu. Ini tidak adil. Mereka cuba jejaskan pengaruh kami di lapangan, tetapi ia menjejaskan rakyat, katanya, yang juga Menteri Belia dan Sukan. Laporan itu juga mendakwa beberapa tokoh dalam Bersatu kecewa mereka disingkirkan daripada jawatan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC yang dipegang sebelum ini. Namun menurut laporan itu lagi, Azmin tidak bersetuju dan keluar daripada kumpulan WhatsApp kepimpinan Bersatu selepas mesyuarat. Azmin memberitahu The Star yang Bersatu perlu terus komited dalam kerajaan Ismail Sabri kerana ia di landasan yang betul. Bersatu mendakwa Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membatalkan pertemuan dengan Setiausaha Agungnya Hamzah Zainuddin pada saat-saat akhir. Ketua Penerangannya Wan Saiful Wanjan berkata, pertemuan itu sepatutnya diadakan petang semalam bagi membincangkan perjanjian berkaitan terma-terma penting antara Perikatan Nasional dan Perdana Menteri. Perdana Menteri setuju adakan perjumpaan tersebut semalam jam 2.30 petang, tetapi saya agak kecewa perjumpaan itu dibatalkan minit-minit akhir oleh Perdana Menteri. Jadi kita menuntut Perdana Menteri menunjukkan sikit rasa hormat kepada ahli-ahli parlimen di blok yang menyokong beliau, katanya dalam sidang media di Jitra Kedah. Beliau berkata, jika Ismail boleh mengutarakan janji dan menghormati Pakatan Harapan, kenapa tidak berbuat demikian kepada Perikatan Nasional? Sedangkan ia adalah blok terbesar yang menyokongnya menjadi Perdana Menteri. Katanya Bersatu menyokong Ismail kerana yakin beliau boleh menjadi Perdana Menteri yang mempunyai integriti. Tetapi akhirnya sekarang beliau dilihat cenderung jilat golongan kleptokrat dalam UMNO. Kita faham Ismail risau tak dapat watikah pencalonan daripada Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi, tetapi jangan sampai jual diri begitu sekali. Sebelum ini media mendedahkan Ismail menandatangani perjanjian dengan Perikatan Nasional sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri pada Ogos 2021. Menurut salinan perjanjian yang dibocorkan, jawatan timbalan Perdana Menteri dijanjikan kepada Tonggak Perikatan Nasional Bersatu pada 28 Julai lalu. Perikatan Nasional menyuarakan kekecewaan terhadap Ismail kerana dilihat tidak bersungguh-sungguh memenuhi terma penting perjanjiannya dengan gabungan itu dan mahu menghantar wakil untuk membincangkan pelaksanaan janji itu dalam masa terdekat.